Assalamualaikum dan salam penganggap kepada seanmu. Kami dari kumpulan ke-6 ingin membentangkan tentang kecederaan tulang, rangka, sendi dan otot. Saya akan bentangkan tentang pengenalan. Pengenalan yang saya dapat kongsikan ialah tulang, sendi dan otot yang sihat bukan sahaja memberikan kebaikan secara fizikal kepada postur, keseimbangan diri, stamina dan kekuatan, tetapi juga mempengaruhi emosi anda. Sebab ia memberikan kebebasan untuk bergerak semula jiwa dengan lebih lama. Penjagaan tulang, sendi dan otot anda memerlukan aktiviti fizikal yang kerap dan juga seimbang. Seterusnya, saya akan terangkan mengenai struktur dan fungsi bagi rangka, otot dan sendi. Bagi struktur yang pertama, ialah struktur rangka dan fungsinya. Struktur rangka terbagi kepada 5, iaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang kaki dan tulang tangan. Antara fungsi rangka-rangka tersebut ialah tengkorak berfungsi melindungi otak daripada kecederaan. Fungsi tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti peparu, hati dan jantung. Fungsi bagi tulang belakang, tulang kaki dan tulang tangan ialah berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan untuk menyokong tubuh badan agar dapat melakukan pergerakan. Struktur yang seterusnya ialah struktur bagi sendi dan fungsinya. Sendi terdapat 8 bahagian, iaitu sendi pada tulang leher, sendi pada tulang bahu, sendi pada tulang pinggul, sendi pada tulang lutut, sendi pada tulang kaki, sendi pada tulang siku, sendi pada tulang tangan, dan sendi pada tulang belakang. Setiap bahagian sendi ini mempunyai fungsi. Antara fungsinya ialah bagi sendi pada tulang leher berfungsi membolehkan pergerakan kepala secara pusingan ataupun putaran. Sendi pada bahu berfungsi membolehkan pergerakan tangan ke belakang, ke hadapan, ke tepi ataupun membuat putaran. Fungsi bagi sendi pada tulang pinggul, sendi pada tulang lutut, sendi pada tulang kaki mempunyai fungsi yang sama, iaitu membolehkan pergerakan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Bagi sendi pada tulang siku, sendi pada tulang tangan dan sendi pada tulang belakang juga mempunyai fungsi yang sama, iaitu membolehkan pergerakan di bahagian atas tubuh. Dan struktur yang terakhir ialah struktur otot dan fungsinya. Di sini terdapat 3 jenis otot berserta fungsinya. Antaranya ialah otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Bagi otot polos, fungsinya ialah memudahkan pergerakan makanan dan penyerapan nutrisi dalam sistem pencernaan. Seterusnya, boleh menyebabkan salur darah memendek dan memanjang bagi membenarkan pergerakan darah ke seluruh badan. Dan yang terakhir, membenarkan organ pundi kencing dan rahim berkembang dan kembali ke bentuk asal seperti yang diperlukan. Bagi otot jantung pula, fungsinya ialah berfungsi untuk membantu jantung mengepam darah dan memperlambat atau mempercepatkan denyutan jantung. Dan otot yang terakhir ialah otot rangka. Fungsinya ialah membenarkan pergerakan tubuh manusia dan bergerak berdasarkan perintah otot. Dan seterusnya saya akan membentangkan tentang jenis-jenis patah. Yang pertama, patah tebu atau green stick. Kepatahan separah di mana tulang patah dan membengkok. Darah tidak mengalir keluar. Biasanya terjadi pada kanak-kanak. Kedua, patah melintang atau transverse. Kepatahan yang mendatar atau merentas disebabkan oleh aktiviti yang sangat lasah. Ketiga, patah terpusing atau spiral. Kepatahan yang disebabkan oleh daya putaran yang kuat dan menghasilkan bentuk patah seperti spring.
Yang keempat, patah menyerong atau oblique, kepatahan yang bersudut tajam yang disebabkan oleh hentakan kuat secara tiba-tiba. Yang kelima, patah lesung atau impact, patah yang tulang yang mencucuk-cucuk antara satu sama lain, biasanya berpunca akibat terjatuh daripada tempat tinggi dan terpecah dari pelbagai sudut. Yang keenam, patah remuk atau comminute, kepatahan yang menyebabkan tulang menjadi serpihan kecil akibat dari impak yang terlalu kuat. Dan yang terakhir, patah bersegmen atau segmental. Terdapat dua kepatahan pada tulang yang sama menjadikan segmen tengah tulang terpisah. Terdapat beberapa tanda yang boleh dikenal pasti untuk mengesan sekiranya berlaku patah tulang di kawasan-kawasan tertentu yang tercedera. Yang pertama adalah mangsa akan merasa berdenyut ataupun sakit di sekitar kawasan yang anggotanya yang tercedera. Yang seterusnya, majoriti mangsa akan mengalami bengkak, kemerahan dan juga terasa hangat serta dituruti dengan rasa kebas-kebas. Turut berlaku perubahan bentuk tulang sama ada dalam bentuk retakan kecil ataupun tulang menjadi menekuk dan juga patah, iaitu terbahagi kepada dua keadaan lah, sama ada melalui secara fraktur tertutup ataupun fraktur terbuka. Dan mangsa juga selalunya sukar untuk menggerakkan kawasan tubuh yang tercedera, serta benda yang paling ketara, iaitu gejala yang paling ketara untuk mengenal pasti sekiranya berlaku patah tulang di kawasan yang tercedera tersebut adalah terdapatnya bunyi retakan dan juga patahan. Dan untuk pengetahuan anda, tanda-tanda ini tidak semestinya berlaku secara serentak ataupun berlaku sepenuhnya kepada mangsa yang mengalami kemalangan. Sekiranya terdapat beberapa tanda yang dihadapi, biarpun satu ataupun dua tanda sahaja, pastikan anda membantu mangsa untuk segera dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjutan. Keadaan fraktur ataupun patah secara amnya dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah fraktur terbuka dan kedua adalah fraktur tertutup. Dan disebabkan ada dua keadaan fraktur, maka cara pengendalian patah tulang ini juga turut berbeza. Untuk fraktur tertutup, pastikan mangsa tidak bergerak. Sokong bahagian yang tercedera dengan tangan dan letakkan anggota yang tercedera pada posisi yang selesa bagi mangsa dan juga tinggi. Demah atau tekapkan ais atau tuala yang telah direndamkan dengan air sejuk ke bahagian anggota yang tercedera. Balut bahagian yang tercedera dengan kain kapas. Ikatkan splint pada bahagian yang tercedera dan ampuhkan pada bahagian anggota yang tidak tercedera. Langkah terakhir adalah segera bawa mangsa ke hospital dan pastikan posisi anggota yang tercedera tersebut sentiasa berada di dalam keadaan yang tinggi. Manakala bagi fraktur terbuka disebabkan posisi tulang yang berada pada luar kulit, maka adalah tidak mustahil mangsa yang mengalami situasi ini akan menjadi panik. Oleh sebab itu adalah perlu untuk kita menenangkan mangsa terlebih dahulu dan seterusnya sokong dengan teguh anggota yang tercedera dengan tangan. Jangan tekan hujung tulang yang terkeluar daripada kulit tersebut. Langkah kedua adalah demah atau tuam bahagian yang luka tersebut dengan pembalut yang bersih sahaja
tanpa perlu meletakkan ais ataupun air sejuk. Beri sedikit tekanan dengan tapak tangan ataupun jari untuk menghentikan pendarahan. Seterusnya adalah meletakkan balutan cincin pada bahagian luka dan pastikan ikatan adalah tidak terlalu kuat. Jika tulang tersembul keluar, letakkan kapas di sekeliling tulang tersebut sebelum membuat balutan. Dan langkah terakhir adalah tinggikan anggota yang tercedera tersebut dan segera bawa mangsa ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjutan. Sendi ialah tempat pertemuan dua tulang atau lebih. Pergerakan yang melebihi had biasa boleh mengakibatkan kecederaan pada ligamen. Ligamen sama ada boleh merenggang dengan berlebihan, terkoyak atau terputus. Terdapat 4 jenis sendi. Pertama, sendi lesung, kedua, sendi engsel, ketiga, sendi gelungsur, keempat, sendi tetap. Jenis kecederaan sendi. Terkehel dislocation, pergerakan sendi yang melebihi had menyebabkan tulang beralih dari kedudukan asal dan menjejaskan struktur ligamen. Tanda-tanda gejala kecederaan sendi. Yang pertama, sakit. Yang kedua, bengkak. Yang ketiga, sendi berubah-ubah. Yang keempat, bertambah sakit bila bergerak atau hilang upaya. Yang keempat, kemungkinan berasa kebas. Yang terakhir, fungsi dan pergerakan biasa sendi pergelangan terganggu. Seterusnya, pengendalian kecederaan sendi. Pengendalian kecederaan sendi boleh menggunakan kaedah RICE, di mana R bermaksud rest, iaitu rehatkan mangsa, I bermaksud ice, iaitu tuaman ais, C bermaksud compression, iaitu balutan tekanan, dan E bermaksud elevate, iaitu tinggikan anggota yang cedera. If you think they have a spinal injury, reassure the casualty and advise them not to move. Call 999 or 112 for emergency help. You should then kneel or lie behind the casualty's head. Rest your elbows on the ground or on your knees to help keep your arms steady. Hold each side of their head with your fingers spread so their ears are not covered and they can still hear you. Support their head in this position so the head, neck and spine are aligned. While you support their head, ask a helper to place rolled up blankets, towels or clothes on either side of the casualty's head. Make sure you continue to hold this position until emergency help arrives. Do not move the casualty from the position that you have found them in unless they are in immediate danger and it's safe for you to do so. Monitor their level of response until help arrives. If they become unresponsive at any point, prepare to treat an unresponsive casualty. Today I'm going to demonstrate to you how to put on a stiff neck collar. This is the type of stiff neck collar we're going to use today. There's a lot of different collars out there, so become familiar with the type of collar that you're going to use in your local setting. When C-spine is in place, the first pre-hospital provider will then measure for a collar. How we measure for a collar is we use our hand, back of our hand, place our hand onto the shoulder of the patient. We count how many fingers to the base of the chin. In this case, there's 4 fingers, ensuring that the fingers are pointing straight up. We get our collar, form the collar. We then measure on the side of the collar 4 fingers from the plastic edge and not the foam. 4 fingers from the plastic edge brings us up to the top notch here. Which
which is at tall. We ensure then that the pins are disengaged and move our red dot up to tall. Lock our pins in place, like so. Keep the Velcro end folded over onto the collar like that to prevent it being dragged through dirt. Place the back of the collar in behind the back of the patient's neck, and you can explain to the patient that this will not be too comfortable. It's not designed to be comfortable. Ensure that the pin is sitting under the chin of the patient and that the collar is centrally aligned down the middle of the chest. When you're happy that it's in place, reach across, grab in your Velcro strap, strap the collar in place. Reassure the patient at all times. Sebelum kita treatment kan kita minta bantuan. Nah, tim medisnya datang dengan tandus spinal nih. Nah, ini strippingnya ada sebetulnya. Strippingnya sudah. Nah, kalau sudah begini, Pak Sarif, ya, aba-aba tetap berada di kepala. Kita tidak mengangkat korban naik, tapi kita memiringkan korban, tandus spinalnya masuk dengan miring, sesuaikan baru kita turunkan. Jadi tidak kita angkat, kita letakkan, tidak seperti itu. Jadi kita miringkan korban 45 derajat atau 30 derajat, baru tandunya mengikuti posisi tubuh korban. Oke, miring stabilkan. Ya, biasa miring stabil. Tetap hitungan berada di atas kepala. Hitungan dari petugas di kepala. Kepalanya juga harus ikut miring. Nah, sudah baru aba-aba. Hitungan ketiga, korban ditaruh ke tandus spinal. 1, 2, 3. Nah, baru tandunya yang mengikuti. Ya. Nah, ini kan masih miring. Belum pas, belum center di tengah. Ini belakang kelihatan ya, belum center di tengah. Tetap aba-aba di kepala. Untuk menggeser korban pada saat di tandus spinal, zigzag ya. Atas kanan, kiri bawah, dia zigzag sampai center. Silakan. Kepala, hitungan 3, korban digeser ke atas kanan. Ke atas kanan. 1, 2, 3. Sampai center. Sudah center belum? 1, 2, 3. Oke. Nah, sudah center, baru di stripping. Kalau ada HID, kalau ada head surveillance device, bisa dipasang HID-nya. Ini stripping, ini gunanya untuk stripping korban saya, Pak, supaya korbannya tidak lepas, tidak jatuh kemana-mana. Nah, pasang HID surveillance device, lalu di strap semua. Kalau tidak ada strap, pakai tali rafia bisa dan lain-lain. Cepat, packing korbannya dipercepat. Packing korban dipercepat. Oke, sudah siap diangkat. Nah, untuk angkat kita bantuan satu orang lagi. Satu orang, Pak. Angkat tandunya, angkat tandu aja. Bang Saul, angkat tandu Bang Saul. Bang Saul di sebelah kanan. Ya. Aba-aba kanan, bagian kanan, depan kanan yang memberikan aba-aba. Nah, Depan kanan memberikan aba-aba untuk pengangkatan tandu. Hitungan 1 berdiri. Tandu siap.
Oke, Tandu siap dievakuasi. Aba-aba di sebelah kiri paling kanan. Silakan, hitungan ketiga korban Tandu diangkat. Tandu diangkat. 1, 2, 3. Baru jalan. Maju, jalan. Sebagai penutup, sebarang tindakan pertolongan cemas untuk merawat pesakit mestilah berasaskan kepada prinsip-prinsip tertentu. Jika sekiranya melakukan sesuatu tindakan yang melebihi kemampuan kemahiran seorang penolong cemas, walaupun bertujuan murni, ia boleh menjejaskan rawatan dokter. Selain itu, orang yang memberikan pertolongan cemas hendaklah berfikir secara positif dan jangan panik. Langkah-langkah pencegahan amatlah wajar difahami serta diamali supaya kecederaan serius tidak berlaku. Oleh itu, berwaspadalah selalu untuk mengelakkan diri daripada berlakunya kecederaan dan berfikir sebelum mengambil sesuatu tindakan pertolongan kepada mangsa yang mengalami kecederaan.